Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan secara ringkas mengenai terapi kepada kanak-kanak berkeperluan khas dari sudut terapi pasir dan terapi haiwan. Baiklah, nama saya Nur Laili binti Muhammad Zamri. Saya akan terangkan sedikitlah mengenai konsep dan kepentingan terapi. Terapi ini merupakan salah satu elemen penting dalam pendidikan khas. Menurut Kamus Perubatan Mosley 2001, terapi merupakan satu rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghadapi sebarang penyakit atau mengalami sesuatu kecederaan yang bertujuan menyebabkan kefungsian badan baik secara normal. Dalam konteks pendidikan khas pula, terapi merupakan satu kaedah bagi membantu individu yang mempunyai pelbagai keperluan khas yang melibatkan kognitif, emosi sosial dan psikomotor bagi mencapai perkembangan secara maksimum dan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, aktiviti terapi ini dapat membantu murid menguasai sesuatu kemahiran dari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi. Terapi merupakan elemen penting bagi membantu mereka melalui perkembangan mental, kestabilan emosi, integrasi sosial dan kemahiran motor mereka bagi mencapai lagi potensi yang maksimum. Terdapat beberapa kepentingan dan faedah terapi kepada golongan kanak-kanak berkeperluan khas. Antaranya ialah dengan meningkatkan kemahiran pengamatan, membantu meningkatkan kemahiran sosial, membaiki kualiti hidup dan keyakinan diri. Seterusnya dapat mengurangkan tekanan dan gangguan mental serta emosi kanak-kanak. Seterusnya dapat membantu merangsang pertuturan dan komunikasi dan merangsang pemikiran dan kreatif murid dan membantu perkembangan fizikal dan tubuh badan mereka. Terapi ini adalah bertujuan untuk membantu individu yang mempunyai pelbagai masalah sama ada dari segi fizikal, mental, emosi dan sosial. Justru pelbagai jenis terapi direka khusus mengikut masalah-masalah yang dialami oleh seseorang kanak-kanak khas mengikut kategori masalah mereka yang ada pada akhirnya akan mencapai tujuan yang sama, iaitu melakukan perubahan atau lebih tepat lagi pemulihan kognitif, psikodinamik dan tingkah laku mereka. Penglibatan murid-murid ni keperluan khas ni dalam sesi-sesi terapi ni memang diharuskan kerana ia mendatangkan banyak kepentingan dan faedah kepada mereka sehingga di dalam perancangan persediaan mengajar para guru pendidikan khas turut diselitkan dengan unsur-unsur terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulkifli Muhammad. Saya akan menerangkan tentang terapi pasir. Terapi bermain pasir adalah satu bentuk psikoterapi, sebuah cubaan untuk membentuk satu hubungan dengan jiwa ke satu penyembuhan. Mengasasnya adalah ahli terapi, iaitu orang Switzerland, Dora M. Seterusnya adalah terapi bermain pasir adalah satu sasaran proses untuk memudahkan penyembuhan emosional dan perkembangan peribadi. Kepentingan terapi pasir. Yang pertama, memberi peluang kepada individu untuk meneroka. Contohnya, kita memberi masa untuk anak-anak itu bermain pasir sehingga mereka puas kerana dengan bermain pasir dapat memberi mereka kepuasan kepada perasaan ataupun emosi mereka. Kedua adalah memberi peluang kepada individu untuk meluahkan perasaan. Dengan memberi peluang kepada kanak-kanak bermain pasir dapat memberi kanak-kanak itu peluang untuk meluahkan apa yang terpendam dalam hati mereka melalui bermain pasir. Ketiga adalah mampu membuat kanak-kanak lebih rileks. Dengan menggunakan terapi pasir ini dapat memberi kanak-kanak rileks daripada berbagai bahan yang kanak-kanak pikul. Keempat adalah pemilihan alat permainan untuk diletakkan di dalam kotak pasir menjadi simbol terhadap perasaan mereka, sama ada marah, benci, sayang dan sebagainya. Kelima adalah membantu meningkatkan komunikasi dan pertuturan. Contohnya, kanak-kanak bermain pasir dalam kumpulan dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi mereka untuk saling berkomunikasi dan dapat melatih mereka bertutur. Dan last sekali adalah membantu meningkatkan keupayaan motor halus. Dengan bermain pasir, kanak-kanak dapat melibatkan diri mereka dengan
pergerakan yang berkaitan dengan motor halus. Secara tak langsung dapat melatih keupayaan motor halus mereka itu sendiri. Cara terapi pasir. Pertama adalah menanam badan. Kedua, membina istana pasir. Ketiga, bermain ting-ting dalam pasir. Keempat adalah menggenggam pasir. Kelima adalah buka selipar dan cecahkan kaki pelajar dalam pasir. Seterusnya adalah tempat-tempat yang sesuai untuk terapi pasir. Yang pertama, di kawasan lapang. Yang kedua, di tepi pantai. Yang ketiga, di sebuah ruangan aktiviti yang sesuai. Gambar-gambar tersebut merupakan contoh aktiviti yang diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nazifah binti Nazri. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai proses terapi bermain pasir. Yang pertama, kenal pasti kanak-kanak yang boleh dapat manfaat daripada terapi bermain. Ini kerana supaya pendidik dapat mencapai tujuan sebenar terapi tersebut. Yang kedua, buat keputusan untuk sesi berasingan atau duduk bersama dengan kanak-kanak, iaitu setiap keputusan perlulah dirancang mengikut kesesuaian kanak-kanak yang ingin mengikuti terapi tersebut, sama ada kanak-kanak tersebut duduk bersendirian atau bersama pendidik. Yang ketiga, dapatkan bahan-bahan untuk sesi tersebut, iaitu di mana guru perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan sesi terapi pasir. Yang keempat, letakkan bahan di tempat yang mudah diambil dan selamat bagi menggalakkan kanak-kanak mengambil bahan yang mereka perlukan. Yang kelima, berjumpa dengan murid dan perkenalkan kawasan permainan, seperti melakukan induksi dan menerangkan etika atau cara yang perlu dilakukan. Yang keenam, beritahu tentang tempoh sesi, sama ada 30 hingga 60 minit, iaitu jelaskan waktu terapi dijalankan dengan tepat. Yang ketujuh, benarkan kanak-kanak pilih bahan sendiri bagi membentuk perkembangan mereka, sama ada dari sudut kognitif atau fizikal. Yang ke-8, gunakan teknik refleksi sebagai respon kepada komen murid, iaitu sentiasa bertanya dengan apa yang mereka gunakan, sentuh dan lihat pada bahan yang disediakan. Yang ke-9, beritahu murid yang berapa tempoh masa yang tinggal, iaitu sentiasa mengingatkan masa kepada mereka. Seterusnya, yang ke-10, beritahu masa telah tamat dan simpan bahan ke tempat asalnya. Dan yang terakhir adalah beritahu murid bila sesi seterusnya akan dijalankan. Berikut merupakan bahan melaksanakan terapi pasir. Pasir yang bersih, air yang digaul dengan garam, 4 sudu garam halus, besen besar, mangkuk plastik, apron atau t-shirt lama. Seterusnya, dalam melaksanakan terapi pasir, terdapat masalah yang timbul akan tetapi boleh dielakkan. Antaranya ialah dari aspek penggunaan pasir. Pasir yang digunakan tidak boleh menggunakan pasir yang telah dipakai. Hal ini kerana pasir yang telah dipakai kotor dan boleh menyebabkan jangkitan bakteria kepada kanak-kanak. Aspek yang kedua adalah memerlukan kaunselor, iaitu semasa terapi dijalankan, khidmat pakar seperti kaunselor adalah perlu untuk menstabilkan emosi kanak-kanak. Aspek yang ketiga adalah keselamatan semasa menggunakan pasir. Tiada objek yang membahayakan di dalam pasir tersebut, seperti paku, tahi dan sebarang berkaitan dengan objek yang membahayakan. Saya Nofarzana binti Arsyad akan teruskan dengan terapi haiwan. Terapi haiwan atau dikenali sebagai pet therapy atau Animal Assisted Therapy AAT sudah menjadi satu fenomena baru di barat. Para saintis yang melakukan kajian mendapati bahawa kanak-kanak berkeperluan khas yang memiliki haiwan peliharaan lebih terurus berhadapan dengan tekanan perasaan berbanding dengan kanak-kanak berkeperluan khas yang tidak memiliki haiwan peliharaan.
Terapi haiwan membawa maksud rawatan pemulihan untuk memulih atau meningkatkan tahap sesuatu perkara kanak-kanak berkeperluan khas dengan menggunakan haiwan sebagai medium. Terapi haiwan mampu meningkatkan keyakinan diri, keseimbangan badan, membantu kanak-kanak agar lebih fokus, mengurangkan kekejangan otot dan sebagainya. Antara jenis-jenis terapi haiwan yang boleh dilakukan adalah terapi kuda, terapi anjing, terapi kucing dan juga terapi ikan lumba-lumba. Kanak-kanak berkeperluan khas yang memerlukan terapi haiwan adalah seperti spinal bifida, cerebral palsy, muscular dystrophy, multiple sclerosis, amputees, visual and hearing impairments, intellectual disabilities, Down syndrome, autism, stroke dan paralysis. Secara khususnya, terapi berkuda meliputi seluruh tubuh badan dari kepala hingga ke kaki termasuk fizikal dan mental. Menunggang kuda memerlukan pergerakan dan dorongan seluruh tubuh badan untuk keseimbangan semasa berada di atas kuda. Seterusnya, ia dapat membantu kanak-kanak untuk meningkatkan keyakinan diri. Kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai perasaan rendah diri. Oleh itu, sekiranya mereka melaksanakan terapi berkuda, mereka dapat berinteraksi dengan persekitaran dan orang yang berada di sekeliling mereka. Dalam masa yang sama, ia juga dapat membantu kanak-kanak terhindar daripada masalah sakit belakang. Menunggang kuda dapat membantu membentukkan postur badan jika dilakukan dengan cara yang betul. Seterusnya, ia juga dapat membantu untuk mencerahkan penglihatan mata. Semasa kuda bergerak, ternyata ia dapat memberi rangsangan terhadap saraf kranium, iaitu tengkorak. Ia juga dapat menguatkan otot. Terapi berkuda sesuai kerana murid berpendidikan khas dapat menggerakkan otot bagi memastikan kestabilan tubuh mereka semasa menunggang. Otot-otot tubuh yang telah bekerja keras ini akhirnya memberikan kesan langsung kepada bentuk tubuh penunggang seperti berada dalam keadaan tegak dan lurus. Duduk di atas kuda juga akan melatih otot kaki untuk boleh berjalan. Dalam masa yang sama, ia juga memberikan pendedahan kepada persekitaran masyarakat sekitar. Kanak-kanak akan mendapat pendedahan untuk berinteraksi kepada persekitaran dan masyarakat semasa berada di kawasan ladang kuda. Secara tidak langsung, ia juga dapat membentuk sikap tanggungjawab dan menghormati orang lain. Semasa kanak-kanak menunggang kuda, kanak-kanak perlu membela kuda supaya kuda tersebut tidak berasa terancam. Dalam masa yang sama, kita dapat lihat bahawa kanak-kanak cuba untuk berkomunikasi dengan orang lain sekaligus membina hubungan serta menghormati keperluan orang lain. Semasa menjalani terapi haiwan, antara perkara penting yang perlu diambil kira adalah peralatan yang digunakan. Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan untuk menjalani terapi haiwan seperti kuda, anjing dan juga kucing. Hal ini bertujuan untuk keselesaan seseorang dan yang paling penting adalah sebagai langkah keselamatan. Antara peralatan asas yang digunakan semasa terapi haiwan adalah seperti pelana dan pad pelana. Pelana dan pad pelana bertujuan untuk menyerap kelembapan, memberi perlindungan kepada kuda daripada kecederaan yang sensitif. Seterusnya adalah untuk keselesaan kepada penunggang. Kedua adalah tali pengekang dan beg. Tali pengekang dan beg akan disertakan dan dipasang bersama di sekeliling bahagian kepala dan mulut kuda. Tali pengekang dan beg digunakan untuk mengawal pergerakan kuda semasa menunggang. Boot. Kasut boot juga adalah merupakan antara alatan yang perlu digunakan semasa menunggang kuda. Pemakaian boot ini adalah untuk melindungi buku kelali dan kaki
seseorang daripada sebarang kecederaan di samping memberi keselesaan kepada penunggang. Topi atau helmet. Topi keledar untuk menunggang kuda adalah peralatan yang paling penting semasa aktiviti menunggang kuda. Ianya sangat penting sebagai langkah keselamatan sekiranya penunggang terjatuh daripada kuda, dan topi ini berfungsi sebagai alat pelindung kepala dan mengelakkan daripada berlakunya kecederaan di bahagian kepala. Secara khususnya, terapi kucing dapat membantu untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan serangan jantung. Seterusnya, ia juga dapat membantu meningkatkan fungsi sistem imun di mana dengan membela kucing dapat membantu untuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh anda. Ia juga dapat membantu untuk mencegah daripada alergik. Memelihara kucing dapat membantu anda mencegah alergik daripada anak anda. Dalam masa yang sama, ia juga dapat membantu untuk mencegah asma pada anak. Selain membantu untuk mencegah alergik berkembang terhadap anak anda, terdapat beberapa bukti bahawa hidup dengan kucing juga boleh membantu mencegah asma pada anak-anak. Dia juga membantu untuk mengurangkan tekanan darah. Percayakah anda dengan hanya mengusap-usap atau membelai kucing juga dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah? Dalam masa yang sama, ia juga membantu untuk menurunkan risiko daripada mendapat stroke. Risiko untuk mendapat stroke adalah menakutkan. Jika anda prihatin tentang mengalami serangan stroke, anda boleh mempertimbangkan untuk membeli kucing. Memiliki kucing dapat mengurangkan risiko stroke. Dalam masa sama, ia juga boleh menjadikan mood anda dalam keadaan yang cool. Dalam banyak kes, berinteraksi dengan haiwan kesayangan boleh membantu memperbaiki mood anda. Ini termasuk kucing. Memiliki kucing dapat membantu anda merasa lebih baik secara umum dan meningkatkan mood anda. Ia juga dapat membantu pesakit autism. Mereka dengan autism mempunyai kesulitan komunikasi dalam cara yang sama seperti orang lain. Memiliki kucing benar-benar dapat membantu dalam kes ini. Selain kuda, haiwan peliharaan seperti kucing dan anjing juga boleh dijadikan sebagai terapi haiwan. Melalui peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk bermain dan berinteraksi dengan haiwan, ia mampu untuk menimbulkan keseronokan dalam diri seseorang, terutamanya kepada individu berkeperluan khas. Secara tidak langsung, interaksi yang dibina dengan haiwan melalui peralatan yang digunakan juga mampu untuk meningkatkan kemahiran motor seseorang, sama ada dari aspek motor halus atau motor kasar. Antara peralatan yang biasa digunakan untuk haiwan seperti kucing adalah seperti featherball cat taser, baseball, softy ball dan fishbone cat nip teaser. Wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Hakim Miskam. Saya akan menerangkan tentang terapi haiwan, iaitu terapi anjing. Terapi anjing ialah menggunakan anjing, terapi yang terlatih ataupun membela anjing menjadi haiwan kesayangan di rumah. Maksudnya di sini adalah terapi yang digunakan menggunakan anjing yang terlatih dan bersih untuk kanak-kanak ataupun anjing yang dibela daripada kecil hingga ke besar bersama-sama kanak-kanak. Seterusnya ialah terapi anjing ini lebih efektif kerana sifat anjing yang pintar, sensitif dan mudah untuk bergaul dengan manusia. Anjing ini adalah binatang yang boleh dijinakkan dan boleh diajar dan begitu pantas dan pintar untuk mengikuti segala arahan. Seterusnya ialah dijalankan dengan efisien dengan teknik yang betul. Maksudnya terapi anjing ini seharusnya menggunakan atau kaedah yang berkesan untuk kanak-kanak menjalani terapi bersama-sama anjing. Pelaksanaan terapi anjing. Terapi anjing yang boleh dilakukan terapi anjing boleh menggunakan cue, lisan atau fizikal setiap
atau sebelum lawatan terapi supaya akan tahu destinasi dan apa yang boleh dijagakan. Maksud di sini ialah menggunakan anjing yang terlatih akan membuatkan anjing itu tahu apa yang nak dilakukan untuk membantu kanak-kanak seperti membuat reaksi muka atau bermesra dengan kanak-kanak. Khususnya adalah kadang-kadang masalah dalam masalah pertuturan, anjing perlu duduk diam atau duduk diam dan kanak-kanak boleh membaca dengan kuat. Maksudnya adalah kanak-kanak ini membaca untuk anjing dan anjing itu memberi reaksi kerana mempunyai latihan yang sebelumnya. Seterusnya adalah bermain dan memberi makanan dan memandikannya. Terapi ini boleh memperkembangkan fizikal kanak-kanak seperti bermain dengan anjing dan memandikan seluruh ketubuh badannya. Seterusnya adalah duduk di bersebelahan dan bermain dengan kanak-kanak seperti menepuk atau membuat reaksi muka. Maksudnya di sini adalah kanak-kanak duduk bersebelahan dengan anjing dan memberi tindak balas dengan anjing seperti memupuk anjing itu dengan perlahan-lahan dan anjing itu membuat reaksi muka dengan spontan untuk membantu kanak-kanak itu berinteraksi dengan kanak-kanak. Seterusnya adalah kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi mereka apabila anjing terapi ini menjadi peneman mereka. Maksudnya kanak-kanak ini tidak berasa bersendirian kerana anjing-anjing ini selalu bersama-sama dengan mereka dan sentiasa memberi reaksi muka apabila mereka meluahkan perasaan. Untuk peralatan permainan anjing. Peralatan permainan anjing yang mempunyai 3 iaitu tulang tiruan, dog chew toys dan rubber ball. Yang pertama adalah tulang tiruan yang boleh dilakukan bersama kanak-kanak dan anjing, iaitu kanak-kanak itu membaling tulang tiruan pada anjing adalah untuk memperkembangkan fizikal secara baling dengan betul. Seterusnya adalah dog chew toys, iaitu kanak-kanak hanya bermain satu tempat bersama anjing itu atau memupuk mainan ini di atas badan anjing itu. Seterusnya adalah untuk rubber ball. Rubber ball ini adalah bola getah yang boleh dibaling juga atau boleh dimain setempat bersama-sama anjing terapi. Untuk kepentingan terapi haiwan. Kepentingan terapi haiwan yang mempunyai 5, iaitu yang pertama ialah dapat mengurangkan tekanan darah. Apabila seseorang itu mempunyai haiwan peliharaan, dia akan meluahkan perasaannya dan emosinya untuk mengurangkan tekanan darah di dalam badannya. Seterusnya ialah membina konsentrasi sabar dan bersifat tinggi. Untuk mempunyai terapi haiwan, haruslah mempunyai sifat sabar kepada haiwan dan mempunyai disiplin yang tinggi bersama-sama haiwan untuk menjalani terapi. Seterusnya adalah yang ketiga, menjaga keperluan haiwan yang dipercayai dan boleh mewujudkan rasa tanggungjawab. Apabila manusia dan haiwan mempunyai satu hubungan yang baik, manusia akan lebih rasa tanggungjawab untuk menjaganya dengan lebih baik. Seterusnya adalah membantu individu yang memiliki masalah mental dan emosi. Punca-punca masalah mental dan emosi kerana merasa dirinya tidak dapat meluahkan kepada sesiapa. Maksudnya kepentingan haiwan ini penting untuk dapat meluahkan perasaan dan emosi supaya tidak mengganggu mental dan emosi. Seterusnya adalah yang kelima adalah dapat membantu merawat penyakit arteri koronari. Sebagai kesimpulannya, terapi dalam pendidikan khas merupakan aktiviti yang saling berkait dalam pembentukan insan yang bersepadu dan seimbang dari aspek jasmani, rohani, emosi, intelek dan sosial. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan salam sejahtera.